Baik, aku nak share pengalaman aku bila bersama dengan OKT atau lebih dikenali sebagai orang kena tangkap. Baik, aku pun dah lama tak buat video kan. Memandangkan sebelum ni PKP dengan final exam dengan last semester kan, memang sangat-sangat mencabar. Apa-apa pun aku banyak ucapkan terima kasih. Aku nak ucapkan banyak-banyak terima kasih dekat kawan-kawan aku yang banyak membantu. Memang kalau tak ada mereka tu memang susah lah kan sikit. Sebab memang lah dalam kehidupan kita ni pun, kita sebenarnya bukan hidup sendiri. Kita tak hidup sendiri-sendiri. Kita sebenarnya hidup dengan rakan-rakan, kawan-kawan, saudara mara, adik-beradik, mak ayah kan. Tanpa mereka tu kita tak ada apa-apa. Yalah, kita lahir pun tak pakai baju kan, telanjang, makan pun tak reti, mak ayah suap. Bila dah meninggal nanti pun orang tolong mandikan, orang tolong kapankan. Itulah aku nak pesan kat hampa kan. Baik, yang aku nak share ni kan, pengalaman aku dengan OKT atau lebih dikenali sebagai orang kena tuduh. Okey, yang aku nak share sangat ni pasal kebanyakannya adalah remaja lah. Kebanyakan yang aku jumpa ni, mereka ni remaja. Dan banyak kes yang kat tempat aku ni yang diterima kan, banyak kes tangkapan kat sini, kebanyakannya kes dadah lah. Dan majoriti orang yang kena tangkap yang hisap dadah tu, macam biasa, macam kita tahu kan, penagih, antara penagih teramai dalam Malaysia ni, siapa lagi kan kalau bukan orang Melayu kita kan. Okey, dalam ramai-ramai tu kan, aku tengok ada peningkatan dalam kalangan remaja, budak sekolah, antara sekolah menengah lah, sekolah menengah dan ke atas, kira bawah 21 tahun. Daripada sekolah menengah sampai umur 21 tahun lah, kira pesalah juvana ataupun pesalah muda kan, kita gelak sebagai pesalah muda. Kebanyakan dia isap dadah jenis syabu tau. Syabu, aku pun tak tahu pasal apa. Adakah dadah tu sebab dia murah ke, ataupun sebab best sangat ke. Okey, aku nak cerita pengalaman aku dengan mereka ni, bukan nak cerita pasal mereka isap dadah tu, pasal mereka bersalah tu, tak kan. Aku bukan nak kata mereka salah tu. Mereka memang benda tu memang salah pun kan. Dalam Akta Dadah Berbahaya 1952 tu memang salah lah kan buat dadah ni. Tapi yang aku nak cerita ni pasal kesan dia tu. Kesan dia. Okey, pengalaman aku sepanjang aku dalam jabatan ni lah kan, Jabatan Keselamatan Negara ni, aku tengok lebih kurang nak dekat dalam lebih kurang 10 orang lah, 10 orang atau lebih lah, 10 orang atau lebih macam tu lah, yang akan ada masalah mental. Okey, tapi yang lebih dari 10 orang ni, dia kalau ikut peringkat umur tu, ada juga yang dah dewasa lah, ada yang dah umur dalam 20 lebih, 30 lebih, yang ada masalah mental, 40 lebih macam tu pun ada jugalah masalah mental. Yang boleh buat aku tahu mereka ada masalah mental tu sebab bila mereka dah dimasukkan ke dalam lock up, okey, mereka akan bawa sekali dengan ubat tau. Ubat yang mereka bawa lah, ubat diri mereka kan. Ubat tu memang, kalau sini orang sebut ubat PSY lah, PSY. Kalau PSY tu maksudnya ubat untuk orang sakit mental lah. Jadi yang aku nak cerita ni pasal remaja. Aku tak mau cerita lah pasal yang dah dewasa tu kan, sebab mereka dah dewasa kan. Aku nak cerita pasal remaja sebab yalah, banyak remaja hari ni kan, terutamanya aku tengok macam student, macam budak-budak sekolah, duk ambil benda-benda macam syabu tu kan. Sebenarnya benda tu tak bagus untuk otak, kalau kita fikir boleh kan. Kebanyakan macam OKT yang aku tanya kan, aku tanya mereka, pasal apa hampa duk isap syabu tu kan, hampa duk isap batu tu, sempoi sangat ke kan. Dia kata tak ada apa cikgu kan, kami isap ni buat kerja je pun kan, tak pun tolong pak kat kebun. Kami isap ni sebab nak buat kerja lah, bila isap tu jadi rajin sikit kan. Tak pun dia kata bila isap tu baru rajin semangat nak buat kerja. Dia kata isap tu untuk buat kerja lah, untuk bagi rajin. Sebenarnya
kalau dalam kajian kan, berkenaan kajian saintifik lah pasal syabu ni kan, syabu ni sebenarnya dia bukan psikodelik tau, dia bukan bahan psikoaktif, dia tu bukan psikodelik. Memang ada orang cakap juga kalau ibu dia tu macam ibu dia LSD atau LSD dengan apa, aku pun dah lupa kajian tu kan. LSD dengan acid kot, kalau tak silap ada ibu dia tu, metafetamin tu kan, dia ada ibu dia macam aku lupa, tapi bahan psikoaktif dia dalam kajian tu kata kemungkinan dia dekat jugalah dengan psikoaktif macam psikodelik punya ubat kan. Tapi sebenarnya syabu ni dia bukan psikoaktif, dia bukan psikodelik. Dia sebenarnya dia psikoaktif dia tu dia untuk macam bagi hyper. Kebanyakan bila hisap tu dia jadi macam hype. Dia jadi macam sebab tu kebanyakan kalau orang hisap syabu mata macam tu dia jadi hype kan. Dia jadi hype, lepas tu peluh lah kan. Lepas tu dia jadi macam macam tu lah. Kebanyakan dia jadi hype macam tu. Sebab bahan psycho dia tu dia jadi hype tau. Hype tu macam kalau hang mandom kan, kalau bahasa utara sebut kalau hang mandom macam bodoh orang tu kan. Bila hisap tu jadi macam jadi hype macam tu. Dia jadi hype. Dia sebab bahan psikoaktif dia yang tu lah. Dia bukan macam psikodelik. Macam orang sebut macam mana psikodelik ni lah. Orang sebut macam macam menerawang bukan. Bukan macam tu. Dia lebih kepada macam hyper, macam hype macam tu. Dia kalau macam menerawang ni lebih kurang macam doktor pakai morfin untuk orang sakit kanser, orang sakit yang teruk kan. Bila injek morfin tu dia jadi macam menerawang, jadi macam dia tenang lah. Tenang, bahasa mudah dia tenang lah. Bukan. Kegunaan dia bukan macam tu. Kegunaan dia hype. Sebab ada dalam sejarah dia kata, aku lupa dalam kajian mana dah, aku lupa ada sebut pasal dadah meth ni ada digunakan masa Perang Dunia Kedua, masa Jepun buat serangan dekat bahagian Asia ni kan. Dia pun buat tentera kamikaze dia pun kena psikodelik tu lah. Bukan psikodelik, benda meth tu lah. Psikodelik lain. Okey, ni meth. Dia kena meth tu lah. Tapi macam ibu dia lah, dia bukan meth yang depa duk isap pakai balang apa semua tu kan. Bukan. Dia kena meth tu. Tu dia pun jadi berani sampai bunuh diri, boleh buat kamikaze kan. Jadi yang aku nak pesan kat sini kan, apa yang aku nak sampaikan, apa pengajaran yang aku nak sampaikan yang aku dapat daripada budak-budak UKT tu kan. Aku nak cakap macam student kita banyak kan. Contoh budak-budak student, sebab aku pun student kan. Aku pun dulu pernah belajar college, aku belajar dekat Damansara kan. Dekat Damansara aku pun belajar banyak tempat juga kan. Ada aku belajar kat Johor, dekat Pagoh, dekat Selangor tu. Ni aku buat PJJ pula UUM kan. Tapi UUM ni aku tak tahulah student ni pun macam mana kan, sebab aku PJJ kan, aku out campus, bukan undergrad kan, bukan dalam kampus. Jadi aku tak tahulah keadaan student tu macam mana. Tapi pengalaman aku dengan student ni, aku tahu student ni akan ada student yang akan bagi alasan mereka akan kena syabu. Alasan dia senang nak buat assignment, jadi otak jadi pintar kan, jadi otak jadi ligat kan, otak jadi senang nak fikir, jadi idea tu mai. Pada aku benda tu sebenarnya mitos ya. Benda tu mitos ya. Benda tu tak benda tu tak relevan pun. Benda tu cuma mitos. Mitos. Sebab aku jumpa kebanyakan best student aku jumpa kan, tak ada pun consume benda-benda macam tu kan. Tak ada pun nak kata lah dia makan kismis ke, dia telan vitamin ke, dia telan apa, tak ada pun. Dia sebenarnya benda ni atas pengalaman aku sebagai student lah kan, benda ni atas minat je. Minat. Kalau betul benda tu hang minat, macam mana sekalipun hang boleh buat. Tak adalah susah sangat kan. Memang benda tu aku tak nafikan, memang susah kan. Mana ada assignment tak susah. Kepala bapak ada kan, otak ada susah kan. Memang susah. Tapi kalau hang minat, dia akan ada usaha ke arah situ tau. Dia akan ada usaha untuk buat benda tu. Teruk macam mana pun, scratch macam mana pun hang akan boleh buat. Sebab
Yalah minat kan. Macam minat kat awet lah. Susah macam mana hang akan cuba kau nak tackle dia, hang akan cuba juga nak ambil hati dia kan. Tapi bila hang mengambil suatu drugs kan, satu drug yang kita rasa macam bila guna tu boleh macam hijack kita punya kelebihan tu, sebenarnya benda tu tipu lah. Bagi aku tak ada pun lah, benda tu dia bukan talent lah, benda tu macam menipu diri sendiri lah. Kebanyakan yang aku jumpa geng-geng OKT ni, yang aku nampak mereka kan, yang ni bukan aku assume lah, bukan aku nak tuduh, yang ni atas pengalaman aku bersembang mereka kan, pengalaman aku bercakap dengan mereka, aku bersembang mereka, pengalaman mereka masuk penjara kan, keluar masuk penjara, sampai daripada badan tak ada apa sampai penuh tatu kat badan kan. Dia bercerita kat aku, yalah kebanyakan dia bertipu lah kan, biasa lah kan, dia pun akan tipu lah, dia pun akan cakap untuk buat kerja lah, ni lah, apa semua kan. Tapi bila aku dah sembang banyak mereka kan, bila aku dah banyak bersembang dengan mereka, apa yang aku dapat faham lah, daripada apa yang dia bercerita tu kan, sebenarnya dia pun nak lari daripada realiti, dia pun nak lari daripada realiti hidup dia pun. Sebenarnya realiti hidup dia pun macam ni, tapi dia pun rasa macam oh tak best, dia nak kena satu barang yang boleh buat dia pun lari daripada realiti tu. Otak dia je sebenarnya, otak dia yang fikir benda-benda macam dalam fantasi dia. Dia rasa macam oh kehidupan macam ni best kan. Sebenarnya kehidupan dia macam tu lah juga kan, tak berubah pun. Benda tu takkan berubah. Jadi kebanyakan yang aku nak pesan ni, kebanyakan kepada remaja, kepada budak-budak muda, kepada student kan, kalau ada member mai approach, mai cakap pasal kelebihan, benefit of the drugs, benefit of meth, semua tu bullshit lah kan, semua tu tipu lah. Betul, kalau hang betul-betul satu hari nanti bila hampa dah ada kehidupan, hampa dah mula dah ada kehidupan, dah kahwin, dah ada anak, bila hampa ingat balik benda tu kan, dengan kejayaan yang hampa ada hari ni, hampa rasa macam benda tu tipu ya kan. Sebenarnya apa yang hampa dapat atas benda ni, sebenarnya yang hampa boleh dapat achieve kejayaan hari ni. Kalau hampa yang dah berjaya kan, kalau belum lagi minta jauhi lah dadah kan. Minta jangan lah, sebab aku ada pengalaman lah dengan OKT tu. Aku dah tengok lah kehidupan dia pun macam mana. Memang hidup keluar masuk penjara lah. Kalau hampa orang yang dah berjaya, suatu hari nanti kan, mungkin suatu hari nanti apa dah berjaya, apa dah achieve kejayaan tu, apa akan tahu kejayaan yang hampa dapat tu sebenarnya daripada kesedaran diri hampa aja. Hampa dalam keadaan yang sedang, hampa bukan dalam keadaan yang hayal, bukan hidup dalam fantasi. Hampa sedang, setiap apa yang hampa buat tu hampa sedang. Itu je. Kalau nak kata konsum dadah ni macam apa, ada filem Hollywood tu, apa filem dia, aku lupa tajuk dah, famous filem tu, aku suka tengok juga kan, sebab dia cerita pasal psychedelic drugs kan. Dia ada satu pil tu, bila dia makan tu dia jadi pandai tau. Dia cakap dia boleh mengorak awet, dia pandai. Lepas tu dia jadi pandai macam-macam lah, benda dia tak pandai sebelum tu dia boleh jadi pandai lah. Lepas tu ada juga yang cakap ada aktor Hollywood consume that kind of drugs, boleh jadi bagus lah apa semua. Adalah dia sebut pasal aktor yang famous kan. Aku tak tahu sejauh mana kesahihan benda tu, tapi benda tu tak relevan lah. Benda tu sangat, bagi aku lah, sangat-sangat tak relevan. Benda tu sangat-sangat tak boleh pakai lah. Kalau drugs untuk perubatan, contohnya macam doktor pakai morfin untuk orang sakit kan, orang sakit kanser, untuk tahan kanser contoh kan, tu lain lah, tu memang drugs untuk perubatan lah kan. Kalau untuk orang cakap boleh bagi pandai lah apa semua, tak ada lah, takkan lah kot kan. Kalau ada pun mungkin dia macam spesifik lah, dia macam ubat lah kot kan. Tapi benda tu tak bagus lah bagi aku. Kalau ada pun benda tu tak bagus lah. Memang tak bagus. Yang aku nak pesan tu lah, dadah ni memang tak bagus lah.
Pengalaman aku jumpa orang yang gila dalam lookout tu dah banyak lah. Memang gila, faham tak? Orang yang jadi masalah jiwa tau. Masalah mental tau. Masalah jiwa. Aku tak tahu nak kata gila tu, nak sebut perkataan gila tu dalam perspektif macam mana kan. Nak kata dia sakit mental ke, dia sakit jiwa ke. Tapi dia boleh nampak benda pelik-pelik lah. Nak bagi contoh lah kan, macam mana nak tahu orang tu dia macam dia dah ada masalah jiwa kan, dia macam gila kan. Contohnya macam dia tak tidur tau. Pengalaman aku jaga OKT kan dalam lookup tu. Dia tak tidur tau, dia susah nak tidur. Dia kalau tidur pun dia tidur sat lah, dia tidur. Lepas tu dia bangkit balik. Lepas tu dia duduk, dia boleh termenung lama kan. Tak tahu nak kata takkanlah dia isap sabu, dia spark sampai tak tidur 3 hari kan. Takkanlah kot kan, sampai macam tu. Dia duduk kan, dia tak tidur. Lepas tu dia boleh nampak benda pelik lah. Pernah jugalah ada satu OKT tu cakap dekat aku kan. Dia kata, mari sini. Lepas tu aku cakap, pasal apa? Tu tengok dekat ujung tu. Aku kata, ada apa benda kan? Lepas tu aku kata tak ada apa pun. Lepas tu dia kata ada, dia kata tak perasan. Lepas tu aku tengok lah kan, aku kali lah tengok. Aku kali tengok, tak ada apa benda pun. Dia kata ada, dia kata ada benda warna hitam, dia kata kan. Dia kata kepala otak dia, hantu pula malam-malam kan. Tapi dia kata dia nampak lah. Lepas tu dia senyum kat aku kan. Aku kata, dia ni gila ke apa kan? Aku tak tahu masa tu kan. Aku kata dia ni main-main kot. Tapi yang aku tahu kata dia gila tu sebab dia ada ubat lah. Lepas tu baru dia habaq lah. Dia kata dia ada ubat. Dia habaq kat aku, dia ada ubat. Ubat tu macam ubat sakit dia tu lah. Dia cakap macam tu kan. Jadi aku tanyalah sejarah dia kan. Aku tanya kat kawan-kawan dia dalam tu kan. Aku tanya yang mana kenal dia. Dia berkata dia ni kalau dulu isap syabu ni memang kau-kau lah isap kan. Aku tak tahu tahap kau tu macam mana kan. Tapi memang kau-kau lah dia sebut. Lepas tu ada juga yang dia sembang. Dia pun sembang kata kawan dia pun mati sebab terlampau kuat sangat isap sampai organ dalaman pecah kan. Sebab dia kata benda tu macam chemical tau. Benda tu kalau masuk dalam badan boleh hancur dalam badan. Aku tak tahu lah kesahihan dia kan. Tapi ada orang mati dah lah kan. Tapi cerita dia benda ni dah ada orang mati lah. Benda ni memang ada orang mati kan. Kalau hampa duduk kawasan aku ni hampa tahu lah kan. Betul ke tak kan. Tapi kalau tempat hampa pun ada juga mungkin hampa tahu juga kan. Kalau hampa tak tahu ni aku nak abang lah. Mungkin hampa tak percaya kan. Tapi benda tu terpulang lah. Aku cuma nak sampaikan pasal benda-benda chemical drugs ni memang problem. Memang masalah. Kat sini aku dah tengok macam-macam orang lah. Macam-macam jenis aku tengok kan. Kalau dah mula hang sentuh benda tu kan, dah mula hang lekat, lagi satu memang susah. Memang susah kata nak tinggal. Kalau hang tak bertekad dalam diri hang nak berubah, kalau dalam diri hang tak ada tekad, masa macam nak tinggal benda tu kan, nak start a new life, memang susah. Memang akan stuck dengan benda tu, yang akan jadi keluar masuk penjara. Ya mungkin kan. Sebab kat sini pengalaman aku lah, aku jaga tak lama sangat kan, baru dalam 5-6 tahun lah kan. Orang yang sama je. Susah lah aku nak tengok orang baru kan. Susah. Memang susah aku nak tengok orang yang baru. Selalunya orang baru tu mungkin dalam setahun tu 2 kali je kot. Orang yang aku tak pernah tengok. Tapi selalunya orang yang sama je aku tengok kan. Orang yang sama lah. Tanya ke apa, isap syabu. Tanya ke apa, isap ubat kan. Ubat tu morfin lah. Morfin ataupun apa lah, betul tu morfin lah. Morfin. Amfetamin. Selalu morfin lah. Susah nak jumpa yang lain kan. Selalu morfin dengan meth lah. Metafetamin. Orang yang sama je. Yang banyak aku kesian dia sebab orang muda lah. Budak-budak lah yang dah tua-tua tu aku tak boleh nak kata apa kan. Mereka pun tua lagi pada aku kan. Kalau budak-budak yang muda-muda tu aku pesan-pesan lah kat mereka kan. Kesian kan. Nampak muda lagi kot.
perjalanan hidup hampa jauh lagi kot. Hampa boleh terokar dunia ni. Dunia ni luas lah. Merata hampa boleh pergi kot. Hampa boleh pergi merata kot. Hampa boleh buat macam-macam kot. Dunia ni best kot. Aku tak tahu nak kata macam mana kan. Dunia ni best kot. Tu lah. Tapi dah. Kadang tu orang yang pilih jalan tu kan. Orang dah suka sangat dengan jalan tu. Habis dah buat macam mana kan. Dia suka jalan tu. Tu je lah aku nak pesan kan. Pada student, budak-budak sekolah menengah, remaja-remaja kan. Hampa tak payahlah nak sentuh dadah ni. Kalau sekali hampa dah masuk dalam tu, kalau hampa tak insaf juga, memang sampai ketua lah. Aku dah tengok lah kat sini. Daripada dia muda sampai dia tua. Sebab ada rekod kan. Tu yang aku tahu. Sebab ada rekod. Daripada dia muda tu. Daripada dia umur belasan tahun sampai umur 60. Dia kena tangkap macam tu lah. Keluar masuk. Isap batu. Isap ubat kan. Isap morfin. Macam mana? Dah dia pilih kan. Wah, kalau hampa rasa hampa nak pilih jalan hidup tu, aku rasa hampa tak percaya aku cakap isap syabu boleh jadi gila kan. Boleh jadi tekanan jiwa. Boleh jadi hilang akal, jadi gila. Hampa cuba lah. Okay, tu je lah aku nak pesan. Jangan lupa like, subscribe dan share. Thank you.